Keropok lekor, makanan tepi jalan yang bagi kita biasa-biasa saja, tapi bila orang luar jumpa, dunia mereka terus keliru. Dalam episod TV Rosak Studio ini, kita bongkar reaksi pelik, kagum dan lucu orang luar bila cuba keropok lekor, fakta menarik tentang sejarah, tekstur kenyal, dan sos cili magic, kenapa makanan sederhana ini boleh jadi simbol budaya Malaysia. Saksikan dan ketawa bersama kami sambil sedar satu perkara, apa yang biasa bagi kita, luar biasa bagi dunia. Keropok lekor, reaksi orang luar, cerita orang kita. Pagi damai di tepi pantai, perahu pulang membawa hasil. Disangka kayu hanyut di tepi sungai, rupa-rupanya keropok lekor tengah bersantai. Keropok lekor bagi orang Malaysia hanyalah makanan biasa. Dimakan panas-panas, dicicah sos cili dan selalunya sambil berdiri. Tapi bila orang luar pertama kali melihat keropok lekor, reaksi mereka sering bercampur baur. Ada yang keliru, ada yang curiga, dan ada yang terus bertanya soalan ikhlas yang bunyinya sedikit menyakitkan hati. Ini makanan ke? Disitulah bermulanya cerita. Apabila sesuatu yang biasa bagi kita menjadi luar biasa di mata orang lain, I have waited for this moment so long. Saya di Terengganu untuk pertama kali dan saya mahu beli keropok lekor fresh. Terengganu is home of keropok lekor. It's one of my favourite snacks in Malaysia. Look at all of these kettle pods. RM6. It's time to try keropok lekor for the first time in Terengganu. Bismillah. So good. It's not crispy like in KL. The flavors are so good. Chewy. It's more like filling. I love keropok lekor so much. Terengganu, this is something else. Sangat sedap. bagi orang luar, rupa keropok lekor itu sendiri sudah cukup untuk mencetuskan kekeliruan. Ia tidak rangup seperti kerepek, tidak lembut seperti roti, dan tidak cuba jadi cantik. Dalam dunia makanan moden yang obses dengan rupa dan susunan, keropok lekor muncul tanpa usaha untuk menghiburkan kamera. Bagi orang Malaysia pula, itulah kejujurannya. Kenyal bukan kecacatan tetapi identiti. Cara orang Malaysia menikmati keropok lekor juga sering membuat orang luar terdiam. Kita tidak duduk di restoran berhawa dingin, tidak tunggu pinggan atau sudu. Kita berdiri di tepi jalan, potong guna plastik, cicah sos, dan makan sambil berbual kosong. Bagi orang luar, ini nampak menyusahkan. Bagi kita, inilah rehat kecil dalam hidup yang sibuk. Keropok lekor bukan sekadar makanan, ia alasan untuk berhenti sekejap. Apabila orang luar akhirnya menggigit keropok lekor, reaksi mereka hampir seragam. Mula-mula je senyap, lepas itu kening berkerut, kemudian senyum perlahan. Ayat yang keluar selalunya ringkas. It's actually good. Ayat itu mungkin kecil, tapi cukup besar untuk mengesahkan satu perkara. Kesedapan tidak perlu difahami, cukup dirasai. Keropok lekor tidak cuba memujuk, tetapi bila diterima, ia sukar dilupakan. Lebih daripada itu, keropok lekor mencerminkan sikap orang Malaysia yang selesa dengan kesederhanaan. Ia tidak perlu berubah mengikut trend, tidak mengejar pengiktirafan global, dan tidak menukar identiti untuk diterima. Ia kekal sebagai makanan rakyat. Dari tepi pantai hingga ke bandar, orang luar mungkin hairan kenapa kita begitu menghargai sesuatu yang nampak biasa, tetapi itulah nilai yang kita simpan sejak lama. Satu lagi perkara yang sering membuat orang luar terpinga-pinga ialah bau keropok lekor ketika sedang direbus atau digoreng. Ada yang anggap baunya kuat, ada yang kata unik, dan ada juga yang senyap-senyap tutup hidung. Tapi bagi orang Malaysia, bau itulah isyarat kegembiraan. Bau itu bermaksud keropok dah masak, bermaksud boleh makan, bermaksud hidup masih boleh dinikmati walaupun ringkas. Orang luar mungkin belum faham, tapi bau itulah yang buat kita sanggup berhenti tepi jalan tanpa dirancang. Dengan itu, orang luar juga hairan kenapa keropok lekor sering dijual di tempat yang kelihatan biasa-biasa saja. Gerai kecil, meja plastik, dan payung pudar warna. Mereka tertanya-tanya, kenapa makanan yang orang tempatan begitu banggakan tidak diletakkan di tempat lebih mewah? Jawapannya mudah. Keropok lekor bukan dicipta untuk dipamer, tetapi untuk dikongsi. Nilainya bukan pada suasana tetapi pada rasa dan kebersamaan. Ada juga orang luar yang terkejut melihat harga.
Keropok lekor yang murah tetapi mengenyangkan. Dalam dunia yang biasa dengan makanan mahal dan porsi kecil, keropok lekor datang tanpa kompromi. Murah, kenyang, dan jujur. Mereka mungkin ketawa, tetapi dalam hati ada kekaguman. Disitulah orang luar mula sedar, orang Malaysia tahu cara menikmati hidup tanpa membebankan diri. Bila orang Jepun cuba keropok lekor? サキイカみたい。全然辛くない。まず食べたのがサキイカみたいな味。ちょっとサキイカっぽくて、で、食感があんまパリパリしなくて、ぐにゃぐにゃ。ちょっと食べやすい。美味しい。マント辛いよ。嘘。イカの味がする。サキイカうん。でもこれは辛いです。美味しい。あ、辛い。でも、ちょうどいい辛さで、風味強いなって、思います。なんて言うんだろう。なんか最初見た目が日本のかりんとうみたいに見えて、そっち系なんかなと思ったら全然そんなことなくて、やば。 Cuba Takapad is dalam bahasa Jepang apa? Yang paling menarik, setengah orang luar akhirnya membawa cerita keropok lekor balik ke negara mereka. Mereka ceritakan tentang makanan kenyal yang dimakan berdiri, tentang sos cili yang pedas, dan tentang senyuman penjual. Keropok lekor bukan sahaja mengenyangkan perut mereka, tetapi meninggalkan kenangan. Dan bagi kita, itu sudah cukup. Kerana budaya tidak perlu difahami sepenuhnya untuk dirasai. Fakta menarik keropok lekor. Pertama, asal-usulnya, terus dari pantai timur, keropok lekor berasal dari Terengganu dan Kelantan. Ia dibuat daripada ikan segar dan tepung sagu. Orang luar mungkin tak tahu, makanan ini asalnya direka untuk nelayan makan semasa di laut sebab ia kenyal, tahan lama dan mudah dibawa. Jadi bila orang luar nampak keropok lekor berdiri tepi jalan, mereka tak sedar mereka sedang makan bekalan nelayan premium. Kedua, tekstur kenyal bukan salah masak. Bagi setengah orang luar, keropok lekor nampak pelik sebab kenyal. Mereka biasanya terbiasa dengan ikan goreng rangup atau makanan lembut. Kenyal itu sebenarnya ciri utama keropok lekor. Ia dibuat dengan sagu, dan kenyal itulah yang buat orang Malaysia suka. Jadi jangan salahkan penjual kalau orang luar pandang pelik, itu teknologi ikan tempatan. Versi gorengan rebus. Ketiga, keropok lekor datang dalam dua versi. Rebus, lekor basah, dan goreng, lekor garing di luar, kenyal di dalam. Orang luar biasanya hairan kenapa ada dua rupa untuk makanan yang sama. Jawapannya mudah. Satu untuk santai, satu untuk tergesa-gesa. Keropok goreng lebih sesuai untuk dimakan sambil berdiri tepi jalan. Manakala keropok rebus sesuai untuk makan perlahan dengan sos cili. Keempat, sos cili, kuasa majik Malaysia. Keropok lekor tanpa sos cili Malaysia ibarat kopi tanpa gula. Orang luar yang pertama kali mencuba selalunya terkejut. Pedas, masam, dan sedikit manis dalam satu suapan. Sesetengah mereka mengaku pedas, tapi sedap, dan mulut menjerit dalam diam. Itu kuasa sos cili, buat orang luar respek makanan jalanan Malaysia. Kelima, boleh jadi snack, sarapan atau hidangan tengah malam. Keropok lekor fleksibel. Orang Malaysia makan bila-bila masa. Pagi, petang, malam atau tengah malam lepas kerja. Orang luar biasanya hairan. Kenapa mereka makan benda ni bila pukul 3 pagi? Jawapannya, keropok lekor tak pernah bertanya waktu. Dia cuma tahu bila perut lapar. Keenam, populariti mendunia. Sekarang ada vlog dan video orang luar cuba keropok lekor di YouTube. Mereka terkejut dengan keunikan, tekstur, dan kesederhanaannya. Ada yang rakam reaksi muka, ada yang jadi viral. Keropok lekor mungkin makanan jalanan, tapi cerita tentangnya sampai ke mata dunia. Yang asli, jujur dan penuh kepercayaan Malaysia. 什么？是另外一种味道。好吃啊！好吃啊！这个是空的。对，软的。太喜欢。 Kesimpulannya, keropok lekor mengajar kita satu perkara. Apa yang kelihatan kecil dan biasa, sebenarnya menyimpan cerita besar. Orang luar mungkin datang dengan rasa ingin tahu, tetapi mereka pulang dengan kefahaman bahawa budaya tidak selalu perlu diterangkan. Kadang-kadang, ia hanya perlu dinikmati, perlahan-lahan, sambil berdiri di tepi jalan. Jadi kalau ada duit lebih tu, belilah lekor di tepi jalan. Support bisnis orang kita bah. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun.
Asap senja seperti awan. Keropok panas dibelah dua. Yang asing datang penuh sangkaan. Berlalu pergi dengan rasa bahagia.